الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Maka wajib pula diketahui oleh orang yang akil baligh pada syarak, mengetahui serta mengiktikadkan akan barang yang wajib pada segala Rasulullah yang 313 orang, 14 dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang mustahil dan yang harus pada segala mereka itu yang terkandung semuanya itu pada kalimah Rasulullah itu, artinya Muhammadun Rasulullah itu pesuruh Allah. Dan wajib pula mengetahui akan bangsanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dan mengetahui negerinya dan tempat kediamannya, dan mengetahui dua orang ibu bapanya, anak siapa orang mana ia, siapa nama ibunya dan siapa nama bapanya, dan siapa nama neneknya, dan siapa nama datuknya, dan siapa nama miripnya, bukan, dan berapa tahun lama umurnya, dan di mana matinya, dan di mana kuburnya, dan berapa lama menjadi Rasul pesuruh Allah. Manusiakah Muhammad itu, atau jinkah, atau malaikatkah, merdekakah atau sahayakah, orangkah ia, supaya jangan tergelincir kita mengatakan dan mengiktikadkan orang yang bernama itu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kerana kebanyakan orang kita di bawah angin ini mengatakan Muhammad itu nyawa dirinya itulah Muhammad, kerana tersalah ambilannya dan ilmunya, seperti tersalah besar ia
pada mengiktikadkan dengan ilmunya Allah Ta'ala itu dirinya kerana jahilnya akan perkataan segala ulama ahli sufi radhiyallahu ta'ala anhum. InsyaAllah kita nak masuk bicara ni, nak masuk kepada perbincangan kedua yang besar dalam bab akidah. Istilah dalam bab akidah ni dipanggil bab nubuat, bab kerasulan, yang telah kita baru selesaikan atas nama istilahnya dipanggil bab uluhiyat, bab ketuhanan. Yang ni adalah bab nubuat, bab kerasulan. Kita duk bicara bab uluhiyat, bab risalah ataupun bab nubuat, dengan sebab syahadah ni, kalimah syahadah ada dua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mesti selesaikan dua-dua bab dengan betul, macam mana yang bila kita bersyahadah ni, mesti yang kita nak kena saksi mestilah perkara yang memang ada ilmu, ada pengetahuan jelas, apa hitam putihnya, apa yang kena tahu, apa yang kena nyah dan bersihkan, yang mustahilnya, itu juga yang harusnya. Itu juga nanti bila dah faham bab nubuat, nanti ada bab ketiga atas kaedah pembahasan ilmu tauhid, dipanggil bab sam'iyat, bab perkara ghaib yang wajib kita imani. Dengan sebab kita mengaku Muhammadur Rasulullah, tentulah kita membenarkan apa saja perkhabaran yang dibawanya. Jadi termasuk dalam Muhammadur Rasulullah tu adalah mengimani perkara yang dipanggil sam'iyat, perkara yang didengari perkhabaran melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita wajib iman di atas menyusuli berimannya kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang dibawanya. Yang tu ke depan insya-Allah. Jadi mula-mula ni dia nak maklumkan kat kita, ketahui ilmu, wajib pula orang yang berakal baligh. Jadi orang berakal, akil baligh pada syarak. Saya tak syarah satu, akil baligh ni wajib kena tahu, mesti ada pengetahuan, mesti ada maklumat dengan ilmu yakin, jangan ada yang silap. Dan istilah mengetahui ni mestinya makrifah juga dalam bab Rasul ni dengan takrif yang lepas. Al-jazmu mutabiq lil haqi an dalil. Kalau istilah kitab ni disebut macam mana itu? I'tiqadun jazim mutabiqun lil haqi an dalil. An dalil. Jadi mesti ada keyakinan kat Rasul ni siapa? Keyakinan kita pula kepada Rasul tu mesti tepat dan mestilah berdalil, akli, naklinya. Kalau tak ada dalil, iman ada tapi nama dia muqallid. Tapi syarat nak nama muqallid mesti jazmu mutabiq lil haqq. Apa yang kita yakin tu mesti tepat, sebenar. Macam mana perjalanan akidah ahli sunnah wal jamaah berkenaan dengan Nabi dan Rasul ni. Jadi antara yang kita wajib belajar ialah kena ada ilmu lagi, beserta dengan ilmu yang dah tepat tu wajib i'tiqadkan, wajib kita berpegang dengan hati akan barang yang wajib pada segala Rasul ni. Dan Rasul yang kita bincang ni kata dia 313 orang, dan 14 tu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dia sebut angka ni atas pendapat yang kata Rasul Rasul ni 314. Memang ada pendapat yang kata 313, 314. Jadi dia sebut atas kata Rasulullah 314 ni atas pendapat yang kata semua Rasul ni angka dia 314. Macam mana pun atas jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, angka 313 ke 314 ni tak wajib dipegang, tak wajib iman dengan angka tu, pasal dia bukan angka yang jazam wajib dipegang. Bahkan wajib beriman Allah Ta'ala hantar Rasul ni ramai, pandang dah cukup. Yang wajib kena kenal dengan pasti nama yang tak boleh diragui sama sekali, angka tu dipegang sampai mati. 25 yang nama mereka itu tercatat dalam Quran.
Adapun angka sebanyak mana sebenarnya Rasul yang Allah Ta'ala hantar, baik berpegang dengan angka, wallahu alam. Jadi dia sebut 313, 314 ni mungkin ada riwayat yang masyhur, angka yang selalu diceritakan, bahkan kita pun di kalangan orang Melayu ni tak asing angka tu. Angka 313 sebut ahli Badar 313, hang kita dah, oh ni angka ahli Badar ni angka Nabi, bilangan Rasul ni. Dan dia sebut sini, yang ni ialah wajib kita beriman kepada Rasul, termasuk tu juga tak masyhur juga kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, Nabi sama. Cuma angka Nabi tu lebih ramailah pada Nabi daripada Rasul, kerana tak semua Nabi adalah Rasul, tapi setiap Rasul mesti Nabi. Itu pun ada pelajaran, nanti kita akan jumpa. Yang tu pun ada pengetahuan, ada maklumat yang kita kena berbetulkan kalau ada benda yang tak kena nanti, insya-Allah. Jadi wajib kita berpegang pada semua Nabi Rasul ni dengan i'tiqad yang betul di bawah perkataan Muhammadur Rasulullah. Satu. Begitu juga wajib berpegang dengan apa yang mustahil pada semua Nabi Rasul di bawah pahaman Muhammadur Rasulullah. Begitu juga perkara yang harus di bawah pahaman Muhammadur Rasulullah ni, apa yang harus, yang boleh dikatakan pada Nabi Rasul, atau harus tu maksudnya boleh dia bersifat demikian, dan boleh dia tak bersifat demikian, ada sifat yang lagi istimewa yang sepatutnya dia bersifat di atas sempadan wajib apa yang kena ada pada dia, dan mustahil yang hendaklah dibersihkan pada dia. Jadi semua kita kena faham ni, pada wajib mustahil harus ni, pada segala mereka itu Nabi Rasul yang terkandung semuanya itu pada kalimah Rasulullah. Sebut Rasulullah dengan makna jins Rasulullah. Apa jins tu? Jenis Rasul. Semua yang termasuk dalam Rasul. Termasuk dalam Rasul tu Nabiullah, sama. Satu kalau ada orang kata sidik, amanah, tabligh, batanah ni untuk Rasul aja, Nabi tak masuk. Tidak. Jumhur atas pembahasan ulama ahli sunnah wal jamaah, kita bicara sidik, amanah, tabligh, batanah. Memang jumpa bab tu nanti insya-Allah. Bukan saja dalam bab Rasul, tapi juga sidik, amanah, tabligh, batanah tu adalah sifat Nabi. Sifat Nabi. Jumpa nanti pembicaraan di situ. Dan kena faham juga apa dia perbezaan antara Nabi Rasul ni. Baik. Jadi semua tu ada pada kalimah Rasulullah, dan itulah artinya Muhammadur Rasulullah. Terjemah dia, Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi asalnya walaupun sebut Muhammadur Rasulullah, membenarkan Rasulullah mestilah membenarkan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah. Bab ni juga atas kita bicara definisi iman. Iman ni apa? Iman ni tasdiqu bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membenarkan apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah. Satu, beriman kita dengan Allah Taala ni pun di atas membenarkan apa yang ada pada Rasulullah SAW. Dalil bukti yang kuat menunjukkan memang dia adalah utusan Allah. Terbukti bahawasanya memang bukan ungkapan keluar daripada mulut dia, semata-mata datang daripada hawa nafsu dia, bahkan dia daripada siapa yang mengutus dia. Apa yang keluar daripada mulut dan perkataan dia mesti bukan datang daripada dia, bahkan dia daripada Allah, Tuhan alam semesta, mesti punya. Satu besar pelajaran sebenarnya beriman dengan Rasulullah ni, kerana tak mungkin kita boleh kenal Allah Ta'ala melainkan melalui Rasulullah. Satu, beriman dengan Rasulullah ni, yakin kita ke Rasulullah ni, dia bukan belajar main-main. Bahkan nak faham bab ketuhanan pun terhenti di atas apa diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di sebelahnya nanti jumpa ke depan, dah faham Rasulullah ni adalah wasilah untuk kita boleh beriman pada Allah Ta'ala, pasal datang kita
mengajar kita, mengenalkan kita dengan Allah Taala ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kenal Rasulullah pula mesti melalui salasilah dan pertalian guru-guru kita yang ada hubungan dia, mesti ada rantaian salasilah yang berhubung sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi proses besar dia apa? Berguru, perguruan. Satu malang sungguh kalau ada orang menganggap bab agama Islam ni hanya boleh melalui bacaan. Salah, tak betul. Dia mesti melalui perguruan. Perguruan pula dengan kaedahnya mesti guru yang betul. Mesti guru yang betul. Bahkan kaedah kita belajar tu, antara perkara yang besar yang kita kena ambil dalam pembelajaran ni adalah proses perguruan tu. Proses perguruan tu yang besar. Rasulullah pun dia boleh terima wahyu di atas perguruan dia dengan Jibril. Perguruan tu. Kalau wahyu yang bila dia dapat, ada sahabat yang mencatat, nak betul tak betul wahyu tu melalui perguruan juga. Melalui perguruan juga. Yang sampai wahyu sampai ke kita pun perguruan juga. Begitu juga sabdaan Nabi pun nak sampai kat kita, perguruan juga. Apa perkara yang diajar dengan rumusan Quran hadis kepada kita pun perguruan juga. Satu antara benda besar ni dalam agama kita, perguruan. Berguru. Datangnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu adalah dilalah menunjukkan wajibnya perguruan walaupun tak reti baca dah boleh. Rasulullah diperintahkan Iqra tu, sedangkan Rasulullah kata aku tak reti baca, ma'ana biqari. Kata dia nak menunjukkan besar kaedah belajar agama ni berguru. Walaupun Rasulullah tak boleh membaca, walaupun dia tak boleh mencatat, apa membuktikan benarnya apa yang dibawa tu? Berguru. Walaupun dia tak boleh catat, walaupun tak boleh baca, tapi apa yang dia hafal dengan proses perguruan terima daripada Jibril sampai ke Rasulullah sampai kepada para sahabat. Ada yang diperintahkan selepas tu, siapa penulis wahyu Rasulullah, macam mana boleh benarnya kita terima Rasulullah ni adalah benar Rasulullah? Perguruan. Betul, perguruan ni besar. Dan bila nak perguruan, dia tak boleh belajar 2-3 hari. Sahabat pun nak terima perguruan dengan Rasulullah. Berapa lama? 23 tahun weh. Nak perguruan ni bukan boleh, orang tak apa, boleh dapat free. Itu. Kita ni perguruan kita pun baru darah ni berapa hari. Memang kita tu berapa hari pun dah ada manfaat yang kita perolehi. Alhamdulillah. Sikit satu sebut itu. Tu pun sikit kalau sebut ini. Agak-agak dengan kita baru berapa hari ni dah boleh dapat syurga free ke? Faham dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhbilah bahasa gitu dah. Kalau ambil SPM, kalau kita perguruan daripada hari itu sampai hari ini katalah ada 15 hari. Bolehlah kata itu. Agak-agak boleh dapat SPM. Boleh jawab SPM. Boleh. 15 hari tak boleh jawab SPM. Dia mau 2 tahun memangkok. Boleh kan? 2 tahun tu kita dapat kata 5 lah. Betul 4-5. Dan untuk faham kata 4 kata 5 tu kena ada di atas asas dia kata 1 2 3. Tiba-tiba menghadap 4-5, melepor juga. Yang ni 15 hari. Untuk mahir lah, dapat PhD, boleh? Untuk faham la ilaha illallah, boleh? Tapi zaman lah ni banyak ustaz-ustaz main Maggi banyak. Tengok video YouTube 2-3 jam, ya tak? Dah jadi mujtahid. Tak nak pakai dari imam mazhab. Wallah, pelik tu, ya Allah. Tu guru yang tak popular ni tak mau terima dah. Yang baca kitab-kitab macam ni tak nak. Dia nak yang popular, yang selebriti tu. Walaupun kita dah tunjuk dah, bagi tahu dah, ni masalah dia dalam kita, masalah dengan kita. Dia tetap nak pakai dia je. Pada dia lagi betul pada kita. Alhamdulillah, yang ni fitnah-fitnah ilmu besar lah. Ni. Jadi asal nak sebut tu ialah perguruan tu. Perguruan. Baik.
Jadi umumnya kena belajar, wajib, mustahil, harus pada Rasul. Begitu juga dia nak sebut disiplinnya dulu. Wajib pula mengetahui segala bangsanya. Khas bangsa yang kita wajib tahu adalah bangsa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsanya tu. Bangsanya siapa tu? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Memang bangsa dia Quraisy. Dan mengetahui akan negerinya, lahir di Mekah, dan tempat kediamannya, dibesarkan di Mekah, dan mengetahui dua orang ibu bapanya, tempat negerinya, diwafatkan di Madinah, mengetahui dua orang ibu bapanya, namanya Abdullah, Muhammad ibnu Abdullah. Ibu bapanya, ibunya Aminah binti Wahab, Aminah binti Wahab. Isteri dia Khadijah binti Khuwailid. Lagi siapa? Jadi siapa bapanya, maknya, orang mana ia, siapa nama ibunya, siapa nama bapanya, jumpa nanti dia sebut. Dan siapa nama neneknya, datuk dia, siapa nama datuknya. Jadi faham tu, nenek ni tok belah perempuan. Siapa nama datuknya, yang ni tok belah lelaki. Nanti tengok disebut insya-Allah. Tujuan nak kenal ni pasal apa? Supaya jangan tersilap mentaayunkan siapa Muhammad mana yang kita nak bicara. Mesti Muhammad ni Muhammad ibn Abdullah. Ramai juga nama Muhammad bin Abdullah. Tambah Muhammad. Muhammad lagi ramai nama. Nama yang paling ramai dalam dunia nama Muhammad Ahmad, paling ramai. Abu Ahmad. Saya Ibu Ahmad je. Sikit tu. Sekali lalu. Supaya jangan silap, dan jangan sampai antara silapnya sampai menafikan sebut Muhammadur Rasulullah, jangan nafi Nabi Muhammad ni, jasad Nabi Muhammad ni. Dalam masa yang sama ada bab juga. Masa yang sama kena ada kefahaman sebelum Allah Ta'ala nak zahirkan jasad Nabi Muhammad ni, ada roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran tu nanti insya-Allah. Nanti kita bicara. Dan juga siapa nama, ini nak baca tu. Mariknya, miriknya. Anda tengok kamu apa boleh baca tu. Ni susah baca kitab Jawi. Kena baca kitab Arab senang lagi. Dan berapa tahun lama umurnya? 63. Mana boleh sebut tu, saya sebut sekali dulu lah. Dan di mana matinya? Matinya di Madinah. Wafatnya di Madinah. Dan di mana kuburnya? Kuburnya pun di Madinah, di hadapan Masjid Nabawi itu. Dan bersama dengan dia, sebelah belakang dia Sayyidina Abu Bakar, belakang dia lagi Sayyidina Umar. Dan berapa lama menjadi Rasul pesuruh Allah Ta'ala? 23 tahun. Umum, pundarkan tahun yang paling dekat. Manusiakah Muhammad itu atau jinkah? Manusia lah weh. Atau malaikat dia? Manusia lah weh. Malaikat tu batin dia malaikat. Merdekakah dia atau saya merdeka? Orangkah saya orangkah dia? Tak. Dia adalah merdeka, dia bukan hamba abdi. Itu yang sebut asra bi abdihi, dia diiktiraf hamba pasal penzahiran hamba dia, hakiki hamba. Bukan dia ni dibeli oleh orang jadi hamba, saya abdi tawanan perang orang, bukan. Supaya baik, supaya pasal apa nak kena kenal semua biodata, apa resume Rasulullah ni, pasal apa kena kenal? Supaya jangan tergelincir kita mengatakan dan mengiktikadkan orang yang bernama itu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, jangan tersilap dia. Pasal apa? Kerana kebanyakan orang kita di bawah angin ni. Siapa bawah angin ni? Dia ada orang atas angin, bawah angin. Siapa bawah angin, siapa atas angin? Tak tahu bahasa Melayu punya. Bawah angin siapa? Dalam negeri kita ni lah kan. Dalam negeri, bawah angin, atas angin, luar negeri, luar negara.
Kita yang di bawah angin ni, maksudnya kita bukan duduk tanah Arab, yang kita ni lah yang pengarang ni kitab ni, orang Jawi, orang Patani. Jadi orang yang dalam negeri, belah Patani, belah Malaysia, bahasa kita bawah angin ni Nusantara. Ada orang yang bawah angin ini, kita belah Nusantara ni, yang mengatakan Muhammad itu nyawa. Ada yang mengatakan Muhammad itu nyawa dirinya itu, itulah Muhammad. Ada orang kata Muhammad ni bukan Nabi Muhammad Ibn Abdullah yang lahir kat Mekah tu. Kita duk kata Muhammadur Rasulullah ni bukan Muhammad Ibn Abdullah yang lahir kat Mekah, wafat di Madinah tu. Bukan tu. Yang kita saksikan Muhammadur Rasulullah tu adalah nyawa dia, roh Nabi Muhammad tu. Itulah yang kita saksi. Nanti kita saksi dua-dua tu, kita saksi. Jangan isbatkan roh Nabi Muhammad sampai menafikan jasad dia. Tidak. Ya Rasulullah tu jasad tu pun Rasulullah, roh Rasulullah tu pun Rasulullah juga. Besar dia nak sebut tu, jangan hanya faham asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu hanya roh dia saja. Jasad tu bukan yang kita syahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak bisa dengar tu satu Ada. Memang ada. Tapi biasa mengajar ni, memang saya ada cerita Pak Muhammad ni. Ceramah pun Maulidur Rasul. Dia kata, ustaz, kita mengaku Nabi Muhammad ni, dan ayat dia. Itu bahasa dia, dia sebut ustaz. Jenuh kita pun betul. Dia kata Muhammad yang kita mengaku ni bukan Muhammad jasad Nabi Muhammad tu. Yang kita mengaku ni adalah Nur Muhammad. Tu istilah dipakai. Kita benarkan ni Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad tu roh Nabi Muhammad tu lah. Muhammad ni bukan, kata dia. Yang kita duk syahadah asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu adalah Nur Muhammad SAW. Yang tu lah Rasulullah. Wow, masalah ni. Kita dua-dua kita saksi. Yang Muhammad ni pun satu, dan juga Muhammad, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu pun kita saksi. Dua-dua syahadah. Dua-dua syahadah. Nur Muhammad itulah yang atas istilahnya hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dizahirkan dengan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kalau kita berselawat pun, memang antara ulama-ulama kita tulis selawat dan salam atas Rasulullah ni, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jasadihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala ruhi. Macam mana lupa lah, sebut tak apa elok. Ingat. Ala jasadihi fil ajsad. Allahumma salli wa sallim ala jasadihi fil ajsad wa ala ruhihi fil arwah. Wa ala mawqihi fil mawaqif. Selawat dan salam tu kata jasad dia pun kita selawat salam, kata roh dia pun kita selawat dan salam. Pasal mana boleh ada jasad Nabi melainkan ada roh Nabi kita Muhammad SAW. Mana boleh ada. Dan kalau jasad dia tertanggal daripada roh dia pun roh dia tertanggal daripada jasad dia pun mulia, roh dia pun mulia. Dan antara jasad kita bicara juga itu, antara makhluk yang Allah Ta'ala tak binasakan adalah jasad Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Bukan saja Nabi Muhammad SAW, semua Nabi dan Rasul jasad dia tak rosak. Dan antara yang mulia tu, jasad dia mulia, roh dia pun mulia. Kalau kalau duduk alam barzah ni, dia duduk kedudukan istimewa, tu pun ada pelajaran nanti jumpa. Kalau orang mati syahid pun istimewa, jasad dia tak makan bumi, apatah lagi orang yang martabat kedudukan dia Nabi, apatah dia lagi orang yang martabat dia Rasul, apatah dia orang ni adalah ulul azmi, apatah dia adalah se-afdal makhluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mati syahid pun boleh pergi ke syurga, boleh ambil nikmat syurga lah ni walaupun sebelum ditiup sangkakala, walaupun belum dibicara hisab apa seumpamanya. Sekarang ni dia yang duduk dalam syurga, yurzakun, dapat rezeki, boleh ambil manfaat semua dah, semua nikmat dalam syurga. Siapa? Syuhada, orang mati syahid.
Yang tu yang ada perbincangan dia, memang jumpa nanti insya-Allah. Allah Taala kata apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Tu ayat lain kan? Bal ahya' walakin la ta'lamun. Situ kalau campur-campur sikit tu. Dalam ayat lain, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Dia orang ni jangan kamu sangka mereka mati. Siapa dia? Orang mati sabilillah. Kalau orang mati syahid, jawab soalan tu. Dia dengan orang Nabi dengan Rasul, siapa lagi tinggi martabat, orang mati syahid ke Nabi? Yang tu pun ada pelajaran dia. Jangan salah akidah sampai i'tiqad orang mati syahid lebih pada Nabi. Tidak, Nabi lagi tinggi martabat dia daripada orang mati syahid. Satu kita belajar ni sidik amanah tabligh patonah ni, antara sidik amanah tabligh patonah yang istilahnya nanti kita jumpa satu istilah umum, satu apa nak sebut sifat yang umum ada pada Nabi Rasul ni apa? Maksum. Apa kita panggil tu? Sifat yang mesti ada pada dia. Kan. Tadi istilah orang putih sikit tu. Satu sifat yang mesti ada. Yang sebut je Nabi Rasul mesti ada sifat ni. Apa dia? Maksum. Nak sebut tentulah. Dia ada istilah yang kata stereotype, prototype, Allah. Antaranya Nabi Rasul al-syuhada bukan maksum. Kalau syuhada pun dapat iman macam tu, orang yang iman Nabi macam mana? Pasal bab bahas siapa lebih ni, dia bab iman. Walaupun Nabi tak ada yang mati syahid, walaupun Nabi ni dia mati atas katil, dengan bahasa gitu, bukan mati dalam medan peperangan. Nabi, umum Nabi lebih tinggi martabat daripada orang mati syahid. Kalau Nabi lebih tinggi daripada orang mati syahid, Rasul lagi tinggi daripada orang mati syahid. Apatah lagi yang ulul azmi, apatah lagi ulul azmi yang paling tinggi sekali, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu, jaga tu, bab tu. Jadi asal nak sebut apa? Jadi kalau orang mati syahid, jasad dia pun mulia, roh pun mulia, boleh pergi dah ambil bernikmat dengan apa yang ada dalam nikmat dalam syurga. Kalau orang mati syahid boleh dapat itu, Nabi macam mana? Rasul macam mana? Ulul azmi macam mana? Apatah lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau istilah ulama, roh orang mati syahid ni mutlak. Apatah lagi roh Nabi, roh Rasul, apatah lagi roh ulul azmi alaihi wassalatu wassalam. Lagi mutlak. Maksud mutlak apa? Dia tak muqayyad tempat dia duduk. Bumi, tempat dia di ke bumi. Itu jasad dia. Jasad dia kat situ. Roh dia mutlak. Masuk mutlak macam mana? Boleh pergi mana dia nak pergi? Kalau tengok dalam surah Ali Imran tu jelas tentu satu hal, atau umum akidah yang telah dirumus dengan sebut ulama mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib i'tiqad orang mati syahid macam ni. Begitu juga siapa yang lebih tinggi iman dia daripada orang mati syahid, lebih tinggi daripada orang syuhada yang mati dalam peperangan ni. Siapa dia? Khas umum sebut Nabi, Rasul, apatah lagi yang ulul azmi. Jadi jangan sampai ada yang kata Nabi Muhammad tu nyawa diri dia, roh dia tu saja, Nur Muhammad tu saja yang kita syahadah, tanpa kita menyaksi, kita bersyahadah, kita beriman kepada jasad Nabi Muhammad SAW. Itu satu hal. Ada juga satu pihak yang pay out pula. Apa dia? Dia hanya beriman dengan jasad, dia tak ada beriman dengan roh Nabi Muhammad SAW, atau istilahnya Nur Muhammad SAW. Tak ada. Tak ada. Bahkan pada dia, Nabi Muhammad tambah pula, bukan mati dalam peperangan, mati dah ke bumi dalam kubur, duduk situ dah mati, tak ada hubungan dah kita dengan dia. Wow, ada juga masalah macam tu. Ada pahaman macam tu. Langsung tak ada akidah dengan Rasulullah. Seolah Rasulullah ni duduk dalam kubur tu macam mana orang lain mati dalam kubur. Tak ada langsung hormat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tak ada langsung akidah dengan Nabi Rasul. Antara puncanya masalah apa?
Pasal dah belajar dengan akidah, belajar dengan guru yang salah. Ni bahaya guru salah ni, bahaya tak? Walaupun disebut ayat Quran, tapi ayat Quran tu ada benda yang dia ngaji sekat tiang tak habis. Wahabi pun pakai ayat Quran tu, dengar saya sebut selalu dah benda tu kan. Syiah pun pakai ayat Quran, liberal pun pakai ayat Quran, Yahudi Nasrani dia hujah kita pun pakai ayat Quran. Lepas tu mesti ambil ayat Quran yang full version. Apa dia full version ni? Tafsir dia selesai. Nasih, mansuh, muhkam, mutasyabih, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal. Tapi malangnya orang yang tak kerti istidlal ni, dia pun nak hujah dengan macam tu je. Tapi bila kelaingan dia tak mau, takut dia. Saya kelain dengan Syiah dulu pun macam tu. Ada puan Syiah kelain kita. Kita ajak kelain dengan dia, dia tak nak, dia takut nanti dia panggil guru dia. Aku nak kelain dengan kau dulu. Nak tunjukkan kau bodoh. Dia pun tak erti nak istidlal, dia pun ikut orang. Sama kan pokok Wahabi ni pun sama. Kerana bunyi doktor lah, apalah. Kelain kita, tak apa. Dengan saya tak layak nak kelain dengan ustaz. Oh, dia tahu pun dia tak layak. Dan bila kita kelahi pula dengan guru dia, dia pun tak tahu nak menilai kita. Dia tak tahu nak menilai antara kita dengan guru dia tu, yang dia kata guru dia betul. Rupanya guru dia sesat tu, dia tak nampak sesat guru dia tu duduk mana. Itu masalah dia. Macam mana pun kaedah kita sampai lah apa yang nak sampai. Kewajipan kita sampai. Jadi akan ada dua kumpulan ni. Satu hanya mengiktikadkan syahadah dia dekat roh Nabi Muhammad saja. Ada yang pula hanya iktikad kepada jasad Nabi Muhammad. Tu pun sampai sehina begini dia iktikadkan Nabi Muhammad. Apa dia? Hanya bila lepas jadi Rasul saja dia Nabi dan Rasul. Sebelum tu mat kapung aja. Nampak? Bahaya lah ni. Ada yang sampai tahap macam ni, memang mengaku jadi Rasul, tapi dia pun manusia biasa je. Cuma Allah Ta'ala bagi wahyu, dia pun ada syahwat dengan perempuan. Dia pun manusia ada khilaf aula. Dia pun ada teringin nak buat maksiat. Gila apa? Dia pun masih berdosa. Nabi Adam pun berdosa. Nabi Ayub pun berdosa. Nabi Yunus pun berdosa. Satu kena telan dengan ikan. Nabi Adam pun berdosa, satu kena keluar pada syurga. Nampak? Ayat. Ramai, jangan kata orang awam, ustaz pun ada macam tu. Maulana pun ada macam tu. Jaga. Dia serupa macam bab akidah yang lepas juga. Kata apa? Tak ramai orang boleh faham Nabi sebab jangan kata ustaz-ustaz orang khas tu, apatah lagi orang awam. Ni bahasa kitab. Saya ngaji tu guru guna terbalik. Kata dia orang awam ramai tak erti bab Nabi sebab ni. Jangan kata orang awam, kata dia ustaz-ustaz maulana orang tak faham. Yang tu yang duk kata Allah Ta'arah tu. Ni pun Muhammadur Rasulullah. Jangan kata orang awam, ustaz-ustaz pun tak kenal Muhammadur Rasulullah ni. Macam mana nak iktikad Muhammadur Rasulullah? Antaranya kesalahan besar bab Muhammadur Rasulullah tahu mana? Duk iktikad Nabi Rasul ni tak maksum, berdosa. Bahkan kadang-kadang disebut maksum. Tapi dalam maksum dia kata Nabi Adam berdosa, maka Mbak selamba je dia sebut. Dia tak tahu macam mana nak tanggung, nak ihtimal. Yang kita belajar akidah ni betul lah, Siddiq Amanah Tabligh Batanah. Sebut betul Siddiq Amanah Tabligh Batanah, maksum Nabi Rasul. Tapi bila hurai cerita out. Masuk out apa? Salah akidah, sesat. Sesat dia sampai tahap masalah ni paling besar, tang berdosa atau mana? Dia pelekeh Nabi Rasul. Tu yang paling masalah. Pasal Nabi Rasul ni kita kena ta'zim dia, besarkan dia, agungkan dia, muliakan dia. Muliakan dan agungkan Nabi Rasul tahap makhluk lah. Bukan tahap sampai jadi Tuhan. Tak. Jaga juga tu. Bukan. Pasal mulianya Allah Ta'ala sebagai ilah. Mulianya Muhammad Rasulullah SAW sebagai Rasulullah. Apatah lagi dia afdalul makhluqat. Isyarat Quran wa rafa'na laka dzikrak. Tu. Macam mana Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala nur. Allahu nuru samawati wal ard. Allah lah yang menerangi langit bumi. Dengan gunakan matahari apa tu, kalau bentuk dalam bentuk objek, dialah yang menerangi bumi ni dengan dihantar Nabi Rasul. Itu nur. Allah nur. Nabi Rasul khas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum minallahi nur. Datang kepada kamu
Nur dimaksud itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun diistilah nur. Quran pun yukhrijuhum minadh-dhulumat. Tak. Yamshi bihin nas. Allahumma salli wa sallim. Dalam Quran pun ada sebut isyarat kata Al-Quran pun nur. Agama Islam pun yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Islam ni nur. Nur. Semua tempat-tempat yang jadi sebab untuk pergi ke Allah Ta'ala ni, semua diistilahkan Allah Ta'ala sebagai nur. Allah nur, Muhammad nur, Quran nur, hidayat ni nur, lagi apa, Islam ni nur. Baik, jaga salah faham itu. Inilah kerana tersalah baik. Jadi antara sebab berlaku kesilapan ni apa masalah? Kerana tersilap ambilannya dan ilmunya. Punca salah ambil mana? Gurunya. Satu, berhati-hatilah cari guru. Masalah guru ni besar. Satu, guru yang tak menepati SOP syarak, mana boleh mengajar? Tu yang tauliah pun tak ada tauliah macam mana? Tak boleh mengajar. Kalau ada tersilap pun, tengok tersilap bagi tauliah, tarik balik tauliah. Kan macam tu kan. Tapi itulah penguasaan tu tak kuat. Tambah pula lah ni, hak sepatutnya yang pening pun dapat tauliah, bahkan dilantik pula jadi mufti pula. Pening kita. Tambah lah ni fitnah ilmu besar sangat. Ada orang dia itulah terkecoh dengan itulah, dengan personality, lagi apa, dengan apa tu dia panggil populariti, tu. Lagi yang siapa masuk TV, lagi siapa yang jadi public figure, macam itulah. Dan ada pula sampai berintikad dah dia mufti, takkan mufti tak betul. Dia dah letak mufti itu martabat Nabi maksum. Ya. Bila kita pegang ulama, dia kata ulama bukan maksum, sedap ya. Yang mufti tu mufti lagi lah tak maksum. Ulama pula ulama mazhab misalnya. Ulama pula ulama yang telah diiktiraf ijma' kata apa yang disebut ni betul. Ulama tempat bersandar akidah di sunnah wal jamaah. Boleh pula dia petikai. Yang mufti dia pasir pendengung tu, dia kata okey pula. Kenapa nak petikai dia mufti? Kalau tidak takkan dia lantik jadi mufti. Nampak? Kecelaruan berfikir macam tu. Kaedah kita ulama yang memang telah diiktiraf, satu dunia iktiraf dia. Yang tu dia tak nak pakai. Yang ni Malaysia pun tak pakai dia. Kalau duduk dalam negeri pasir pendengung tu pun pasir pendengung je pakai. Negeri lain tak pakai dia. Siapa dia pasir pendengung tu tanya lain kan. Saya tadi saya sebut tu saya emosi sikit. Pasal nak emosi pasal apa? Nak tegah kan kaedah berfikir tu. Siapa yang salah, siapa yang betul tu. Habis-habis dia ambil tokoh ni, ambil tokoh ni. Takkan tak betul dia tokoh. Tengoklah tokoh apa. Imam Syafi'i pun dia boleh sepak masuk dalam parit. Sebut Syafi'i ya. Imam Hasan Syari pun dia sepak masuk dalam parit. Ulama-ulama yang buat kesimpulan ilmu sifat 20 yang menjamin dengan faham ni boleh jaga selamat akidah, tu boleh campak dalam parit. Yang ni duk ajar Allah Ta'ala dia boleh terima. Tak pelik. Jadi apa punca? Salah ambil, salah ilmu ya. Ada ilmu pun salah lagi ke? Pasal ada ilmu yang dia berkait dengan nafsu itu. Ada ilmu yang dalam ilmu tu dia ada nafsu. Dia bukan nak ambil kebenaran, dia ada nafsu situ. Tambah pula dia dah salah, dia nak rujuk balik daripada salah, nak pergi ke jalan betul. Tu cabaran tu. Tambah pula belajar pula, dia tak pernah bersusah payah, dan dia tak tahu ilmu ni kena susah payah. Dia tak pernah susah payah pun. Kadang-kadang nampak juga pergi talaki sini. Talaki apa? Talaki yang sesuai dengan nafsu dia. Itu saya ngaji, tu guru nak ajar. Contoh kan, kita nak tengok kita mengaji ni guru betul tak betul, tengok syariat. Bercampur tak lelaki perempuan? Itu besar sekali. Syariat mesti jaga. Bercampur tak lelaki perempuan. Ada istilah ikhtilat hur, ada istilah pergaulan bebas.
bercampur lelaki perempuan, discussion selamba macam biasa je, macam mahram aja. Macam adik-beradik je sembang. Sesama pelajar baik guru murid baik. Kalau yang ni syariat tak jaga, awal lagi lah kena reject. Syariat pun tak jaga. Kadang dalam masjid jaga, betul luar tak jaga pula. Masalahnya benda besar tengok syariat. Tengok syariat. Tengok jemaah punya, ilmu dia ambil belajar macam mana, cara dia belajar macam mana, sistem dia belajar macam mana. Tengok guru dia ambil manhaj apa yang dia pakai. Semua tu kena perhati je. Pasal nak tengok masalah cara dia ambil ilmu. Contoh kata dia, seperti tersalah besar ada kumpulan orang bawah angin tu, kata dia mengiktikadkan dengan ilmunya Allah itu dirinya. Dengan ilmu yang ada pada orang ni, dia kata apa? Allah tu aku. Boleh faham dia kata tu? Mengiktikadkan dengan ilmu dia, dengan ilmu orang bawah angin ni. Tak kata bawah angin pun, ilmu seseorang ni, dengan ilmu dia yang dia faham ni, dia kata Allah itu dirinya. Allah tu diri aku. Aku ni Allah. Itu yang tengok cermin, tiada cermin melainkan cermin. Tu tiada dia melainkan dia. Tiada dia. Asas tauhid pun dia tak faham. Pada dia yang kita yang faham ni, dia kata kita tak faham lagi. Kita belum sampai satu martabat yang sepatutnya kena faham. Jadi kita masih kulit, dia dah dapat isi. Selalu jumpa tu. Yang sambah saya mengajarkan dalam janji, kalau kita upload masuk YouTube ke apa, kalau geng-geng dia orang tengok, masuklah geng-geng makrifat, tauhid, hakikat apa tu. Masuk tu kan, tengok dia orang komen. Best. Bertubi-tubi kita kena kedepak. Nampak orang sesat ramai. Nak tahu sesat, pergi masuk dalam grup tu. Nak tahu. Kita cerita betul, masuk video ke, ambil lah pendek sikit, bubuh tu, tengok dia komen apa. Macam mana masuk kumpulan Ya Wahab tu, yang kumpulan dia kata Allah tak arah tu. Masuk sikit, cuba kata pendek tu, siapa mengatakan Allah tak arah, sesat. Ulang 3 kali, saya ulang, sesat. Saya ulang, sesat. Masuk tu, nanti dalam grup dia, dalam Facebook dia, macam tak pun grup WhatsApp dia macam mana, bersatu menolak Wahabi misalnya. Yang tu tak boleh, yang tu semua lawan Wahabi. Katanya kumpulan sunnah Salafi. Suara sunnah pelusuk dunia. Masuk dalam tu. Bagi video macam tu, masuk dalam. Katanya menggelajat dia mah. Dia tiba siap-siap mampus hang. Dia bagi kelepak. Kita tengok sesatnya ramai. Saya kata gitu. Bukan kita cerita alam maya bohong-bohong itu. Kita tengok tu orang dalam tu. Berapa ramai ni ikut dia. Orang kata dah masuk parit, masuk gaung, tergelincir gila dah. Begitu ramai. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Sebut ni barang masalah salah tu, atas kita banyaklah muhasabah ni, kita jagalah dia elok. Ya Allah. Itu fitnah ni belum dajjal, ini belum dajjal. Yang ada pun dajjal sebelum dajjal. Dajjal esok lagi besar fitnah. Kalau dia rupa orang putih, rambut gerbang tu satu tu pun ramai orang ikut. Yang ni dengan jubah, sorban, kot, tie, pakai songkok, pegang tasbih, macam-macam penampilan. Satu jangan ingat boleh masuk syurga peri-peri kan. Quran pun kata macam mana? Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Lagi ayat tu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka boleh cukup dengan dia kata kami beriman, sedangkan dia tak kena uji iman dia? Sebelum nak uji iman besar-besar apa? Kau pergi tak belajar ilmu iman. Belajar la ilaha illallah, pergi belajar. Nak belajar pun tak boleh pergi lagi. Macam mana? Orang nak ambil PSPM pun pergi belajar, bertunggu lama, pulang adik pergi ambil ni, buat latihan. Pasal apa? Nak dapat lulus SPM, tambah nak dapat ijazah master, PhD. Ingat senang.
Mufi bahasa gitu tak. Nak masuk syurga ingat senang. Cuma kalau ambil PhD pula, macam mana PhD yang dia ambil? Sikit lah situ kan, nak cerita apa. PhD pula bab agama lah tu. Tengok dia ambil PhD macam mana. Ada tak discuss dengan orang perempuan dan dia tak? Ada tak percampuran lelaki perempuan? Walaupun nama PhD dia ambil ke mana? Universiti Islam Antarabangsa. Bunyi sedap. Dia tak antarabangsanya tu. Semua pahaman Islam yang bercelaru semua ada dalam universiti tu. Ya, bukan saya yang cakap. Orang yang duduk universiti tu yang cerita tu. Macam mana kita biasa tengok ada orang PhD, bukan pelajar, pensyarah dia, bercelaru cerita Islam, bercelaru cerita Islam. Maruah boleh dijual PhD tu. Lagi apa? Yang terdekat ni sampai arak pun boleh untuk diberi pada orang kafir minum. Pasal apa? Islam membenarkan untuk orang kafir minum arak. Apa benda ayat ni pelik-pelik semualah. Pelik, memang pelik. Jaga, dia akan ada benda lain yang boleh mempengaruhi percakapan dia tu. Dia akan cari jalan macam mana untuk nak menjaga pengundi lah apalah. Allah, takut sangat kita. Satu tutup guru tak mau duduk tempat-tempat tu, tempat-tempat ada jawatan tu. Pasal apa? Susah. Luah mati bapak, telan mati mak. Kata balik. Tapi macam tu lah kan. Serba salah. Menunjukkan ada kedudukan kita serba salah nak bercakap. Kalau tak duduk jawatan macam ni, balon lah. Tapi bila duduk macam tu, cakap. Jadi kita bercakap macam ni, dah dipersalahkan kita. Tak bercakap, benda tu memang salah. Macam mana nak buat? Satu tutup guru ulama'-ulama' kita bukan suka duduk tempat jawatan. Dia lagi suka bebas. Bebas pun dengan, dia jaga semua. Disiplin ilmu dia. Dia takkan cakap sebarangan. Jadi ada orang dengan sesat ni, dia mengatakan dengan ilmu dia yang sesat tu, dia kata Allah tu dirinya, Allah tu aku. Dan dia berbangga pula dengan perkataan anallah, akulah Allah. Dia buat dalil lah, halal celah apa, wali apa, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar. Ada pahaman yang betul sepatutnya boleh nabi tu, tapi biasanya apa yang disyarahkan semua sesat. Apa punca dia? Kerana jahil. Dia jahil. Jahil lagi walaupun ada ilmu. Ya, di atas ilmu dia yang tak cukup tu, dia jahil lagi sebenarnya. Jahilnya akan perkataan segala ulama sufi radhiyallahu ta'ala anhu. Ulama sufi sebut betul, dia faham salah. Dia faham salah. Tambah zaman lah ni, zaman orang duk kutuk ulama sufi, ulama tasawuf ni. Dia sebenarnya dia bukan ahli nak faham itunya. Kalau saya kata tak payah ulama sufi, Al-Quran pun dia tak faham. Hadis pun dia tak faham. Itu yang dia jadi sesat awal. Tambah bila Quran tak faham, hadis tak faham, dia takkan faham kalam sufi. Memang susah nak faham. Pasal kalam sufi ni, dia bukan cakap di atas, orang kata apa, condition dia hanya satu perkataan tu. Kena faham seluruh isi Al-Quran hadis, baru boleh faham kalam sufi ni. Tu pun dia bukan faham kalam, apa istilahnya, bukan kalam mantuk, tapi ada kalam mafhum. Apa istilahnya, bukan faham tu faham yang tersurat saja, tapi ada faham yang tersirat. Ada benda yang asrar yang mereka boleh faham, yang tak dipaham oleh orang yang memang kalau tak cukup syarat dia tak boleh faham. Memang tak boleh faham. Ada orang kata, orang deki pula, ni ingat eksklusif untuk orang sufi je ke? Habis tu ingat semua orang boleh faham. Matematik pun ada orang eksklusif je boleh faham. Doktor pun dia bagi surat, kita tak faham apa dia tulis. Eksklusif je, doktor je boleh faham. Kalau doktor je boleh faham, Al-Quran tu ingat semua orang boleh faham. Orang Yahudi boleh faham, orang Nasrani boleh faham. Tak, ada benda eksklusif. Orang yang betul-betul dapat hidayat, orang yang betul-betul cukup syarat, orang yang betul-betul cukup ilmu alat, orang yang betul-betul dapat bimbingan guru yang marifat, berpi bahasa gitu. Orang tu saja, pula tu dia pun dengan mujahadah, dengan seluruh kedekat, telah bertahun-tahun patuh dengan perjalanan syariat, bersama dengan melatih hati dia untuk memahamkan ilmu tauhid yang telah dibelajar supaya faham betul-betul
siapakah diri dia dan siapakah Allah Ta'ala, macam mana nak hubungkan dengan pahaman hakikat. Itu kot bahasanya. Kalau tak dapat dengan disiplin yang betul, memang dia takkan boleh faham apa sepatutnya dia faham. Kalau macam saya duk sebut kan, wahdatul wujud, saya ada sebut banyak kali, saya sebut kita bicara bab wujud. Kalau syarah sekali lalu wahdatul wujud, Allah saja wahid, dia ahad, wadaniyah Allah Ta'ala, bab zat dia saja wajib wujud, yang sedia wujud, kidam wujud, baqa wujud, yang qaimin nafsih, macam tu, satu saja, itulah masuk wahdatul wujud. Bila dia buat makhluk tak ada satu pun dapat mentabaknya tu. Itulah mata wujud sebut pada ulama ilmu tauhid, ulama sufi sekalipun, yang dia duk faham wahdatul wujud. Kita ni sebenarnya bayangan aja, Allah Ta'ala saja yang ada, kita ni tak ada, asalnya kita memang tak ada, kita realiti tak ada, ni pun kita bukan ada, sebenarnya kita tak ada. Kalau tengok cermin, kita bukan tengok cermin tu, sebenarnya yang dicermin dan di dalam cermin adalah di luar cermin. Mula mengapu. Habis engkau dia aku, dia, untuk aku ialah aku. Sampai dia akan rasa dia Tuhan. Sepatutnya kita kena rasa kita makhluk Tuhan, kita berhajat ke Tuhan. Takkan boleh ada aku melainkan Allah yang adakan aku. Tapi dia sampai kata apa? Tiadalah aku ni melainkan Allah yang menjadikan aku tu ada dalam diriku. Tiada aku tengok aku melainkan dialah yang tengok aku, dan aku tu ialah dia ialah aku. Habis tu. Tu yang boleh keluar. Allah itu diri dia. Apa masalah ni? Sesat. Dia tak faham apa maksud sufi tu. Anallah. Dia tak faham. Dia tak faham. Tu yang saya sebut ni, jangan sebut, tak payah sebutlah kata ulama sufi. Dia innallaha ma'ana pun dia tak faham. Ar-Rahman ala arsyistawa pun dia tak faham. Yang dia tak faham tu apa? Itu yang golongan tu kata Allah tak arah tu. Innallaha ma'ana tu apa? Dia bukan innallaha ma'ana, dia ada lagi dalam tu apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu dia faham. Allah Ta'ala ni bukan qarib, lagi qarib, aqrab lagi dia. Macam mana aqrab tu? Dia akan ada benda yang sesat yang menyebabkan dia faham tak betul, sampai ada istilah seolah-olah dia adalah jelmaan Allah Ta'ala, seolah-olah dia fahamnya tu sesat gila ni. Punca macam apa? Salah hamilan ilmu dia salah. Kadang bukan dia saja salah, guru dia pun dah salah lah. Kalau guru dia pun salah, mana murid lagi salah daripada guru, lagi teruk. Kalau bapa kencing berdiri, anak kencing berlari. Mana tak tumpahnya kuah kalau tak kena nasi? Apa lagi? Bapa borek, anak ke proses macam tu lah. Satu, kalau berguru tak betul, yang bawah lagi tak betul. Kita duk guru betul pun dah bawah tu ada juga yang tak betul. Pasal kita bukan boleh terima betul-betul bulat-bulat macam mana guru kita. Setiap yang makin lama ni makin berkurang. Tapi jatah ambil jalan yang betul, memang akan lebih banyak benda yang betul daripada yang tak betul. Satu, kita jaga betul disiplin ulama-ulama kita, baik tauhid dia, fiqh dia. Daripada kita memandai-mandai, baik kita ikut orang pandai. Daripada kita memandai-mandai, baik kita ikut orang pandai. Yang ni kita tak mengaku mereka pandai, mengaku satu sudut, tapi nak rasa kita lagi pandai, sedangkan kita bukan orang pandai. Baik, itu sekali lalu. Dengan apa bab kita akan belajar nanti. Adapun sifat yang wajib bagi segala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 4 perkara. Pertamanya siddiq, artinya benar, pesuruh Allah Ta'ala itu, dan pada perkataannya dan pada perbuatannya, diamnya dan kelakuannya. Ini pertama kali. Jadi pertama sekali daripada bab Rasul yang kita kena faham, apa dia? Rasul ni mesti bersifat siddiq. Yang itu betul lah. Kita dah mula baca tu, kita tak berhenti pukul 3 lagi. Situ dulu lah. Kita masuk ni, nak mula.
bersilat kita itu, bersilat kan. Apa nak faham apa masalah, apa isu yang orang salah. Sebab sidik ni pun besar. InsyaAllah. Soalan ni. Ada ulama yang memang mewajibkan, bukan saja wajib belajar, wajib hafal. Saya sebut atas kata ada pendapat ulama yang kata mewajibkan hafal. Tapi atas pendapat yang ringan tu kan, dia kata sekurang-kurangnya kena tahu, kenal, jangan mix, jangan bercampur, jangan tersalah takyun siapa dia Muhammad ni. Belajar macam tu cukup dah, walaupun tak hafal. Waktu kalau ikut, memang ada yang suruh kita hafal, ada syair-syair kan, apa keturunan Nabi, keturunan belah mak dia, belah ayah dia, anak dia, berapa orang siap dinasyid-nasyid kan, untuk memudahkan kita hafal. Pasal ada ulama yang suruh kita hafal. Bukan saja suruh tu, suruh biasa, wajib hafal. Faham wajib itu, tak tahu berdosa. Pasal takut tersilap. Macam mana pun atas pendapat yang tak mewajibkan tu, dia kata belajar kena, jangan sampai tersilap macam disebut tadi tu. Tapi dengan hafal adalah yang terbaik. Sirah itulah, dia tak wajib semua. Tapi ada beberapa perjalanan sirah yang wajib tahu dan wajib iktikad. Isra' Mi'raj tu sebahagian sirah perjalanan Rasulullah kan. Sirah hidup dia. Ada sirah yang kita kena faham betul-betul. Yang ni pasal di dalam dia ada bab-bab iktikad yang kita wajib iktikad. Jangan sampai yang tu kita nafi dan tidak kan. Yang tu pun berapa ramai zaman ni orang nafi. Ada orang kata apa? Berlaku Isra' Mi'raj, betul. Tapi Nabi bukan terima solat. Nabi bukan terima 50 tu turun 5. Itu tak ada, mengarut kata dia. Nabi ni hanya Isra' Mi'raj je. Ada yang faham itu? Ada. Ada yang faham macam ni pula, macam ni. Nabi terima solat, dan terima solat tu di Sidratul Muntaha. Lepas tu bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu dalil Allah Ta'ala ada di langit. Ada juga version macam tu. Itu Pak Wahab ke lah antara dalil dia. Dia kata tu dalil Allah Ta'ala ada di langit. Rosak je lah tu kan, itu version. Memang terima solat, tapi dia kata Allah duduk atas arah. Tu dalil Allah Ta'ala duduk atas arah. Ada pula yang duduk di atas arah tu, buah pergi dengan bahasa atas kan, di Sidratul Muntaha tu Rasulullah, bukan Allah. Tak sepertinya, tak lazim bila Rasulullah ada di situ, Allah Ta'ala ada di situ. Ahli syurga esok melihat Allah Ta'ala ketika ahli syurga dalam syurga. Bukanlah bermakna Allah dalam syurga. Tak betul cara berfikir. Ada ilmu dia, saluran ilmu, salah-salah ilmu, apa dia? Cara ambilan ilmu, guru yang tempat dia ambil ilmu tu tak betul, sesat. Satu dia sesat. Jadi yang nak sebut kata sirah, bukan semua sirah wajib belajar. Tapi ada sirah-sirah yang kita wajib belajar. Ada formula yang ulama sebut. Yang sirah antaranya tempat lahir, meninggal mana. Yang tu tujuan supaya jangan salah Muhammad mana sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pun dalam sirah dia, kaedah kita nak tahu mana dia yang betul. Akidah satu hal, mesti faham betul. Walaupun kita tak tahu semua, tapi formula dah disebut. Apa dia? Itu yang sidik, amanah, tauhid, petonah, mustahil apa, harus apa. Jangan ada silap sampai memperlekeh dan menjatuhkan martabat dia sebagai Rasul. Siapa ada? Nak tahu semua, jenuh ngaji kitab. Boleh je belajar, tapi jenuh kita belajar. Itu yang untuk selamatkan akidah, ulama' dah bagi dah. Ni formulasi dia. Jangan langkah formulasi ni. Kalau tak faham, bodoh buat mengaku cara bodoh, pergi tanya untuk guru ahli dia. Sama juga prinsip pas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Jangan pas'alu dalil, bukan pas'alu dalil. Nanti kita akan cuba ni, saya nak muntahkan mana ayat-ayat Quran yang kalau kita tak faham prinsip, tengok zahir ayat Quran dan hadis. Hadis saya banyak tak faham. Tengok ayat Quran pun pandang dah. Kalau kita tengok dengan ayat Quran ni, banyak kita masalah ni. Muskil kita, saya silap ayat Quran nanti kita tak beriman pula. Apa betul ke ayat Quran macam ni? Betul ke ayat Quran macam ni? Betul ke ayat Quran macam ni? Macam apa? Kita salah ambil. Kita tanya dalil. Kita bukan ahli nak faham dalil. Di dalam pun tak faham. Satu kaedah dia pas'alu ahla zikri. Tanya orang pakar, tanya orang kerti. Jangan pergi buat sendiri. Jangan tanya dalil. Satu pergi pomen kereta rosak, buat pergi kereta ada masalah. Jangan tanya apa dalil. Apa dalil? Lah, kau percaya tak pomen tu? Tanya, pakai je dia, bayar je. Dia jangan tak repair elok, bawa balik. Sudah. Tak payah tanya dalil.
Itu fasalu ahla zikri, bukan fasalu dalil. Fasalu dalil. Bab dia bab ada bab tu yang tu bagi betul ambilan ilmu tu ambil daripada guru yang betul. Bukanlah maksud saya pula untuk menafikan dalil tu kan. Kita pun dah belajar lepas. Memang fasalu ahla zikri. Tapi semua benda yang disebut, macam mana? Semua disebut dengan dalil akli dan akliyah. Jadi asal nak sebut tentang sirah, memang sebaiknya lalu semua sirah terbaik. Tu pun jaga. Hang baca kitab apa? Kitab karangan siapa? Berguru dengan siapa? Ke hang baca sendiri? Jaga tu kan. Macam mana nak pastikan dia selamat tu? Lepas tu sirah yang dia ada sirah yang tertentu yang memang kena jaga. Sirah ni kena jaga elok. Apa siapa? Khasnya dalam bab Isra Mi'raj lah, antara yang disebut yang kita kena beriman. Pasal dalam tu dia ada benda-benda besar yang nak kena faham, ada isyarat besar, dan di situ pula tak silap salah kita. Khasnya tentang menerima bab solat dan bertemu Allah Taala. Apatah lagi nak memahamkan dan sepatutnya kena tanzih Allah Ta'ala daripada faham atas aras. Itu bukan dalil atas arasnya Allah Ta'ala. Subhanallah. Saya ada tu. Lagi. Mana? Tak wajib kita berpegang dengan angka tu. Kaul yang mutamat dipakai dalam ahli sunnah wal jamaah, ya. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan angka tu tak wajib pegang. Macam mana kita sebut Nabi? Nabi banyak mana? Nabi 124,000. Bahasa lama seketi 2 laksa 4,000. 124,000. Apa keti laksa tu apa? Ribu tu ribu, keti laksa tu 10,000, keti tu 100,000. Seketi 2 laksa 4,000. 124,000, 100,000 keti, 10,000 laksa, ribu. Seketi 2 laksa 4,000, 124,000. Bahasa dulu-dulu kan. Saya pun ingat kecil-kecil dulu, dia ingat laksa. Ribu laksa. Zaman saya kecil kan. Berani ribu juta. Laksa tu apa? Laksa tu 10,000. Lepas 10,000 baru keti. Keti tu 100,000. Lepas tu baru juta. Lama ni juta pun tak main. Apa? Trilion. Lepas tu apa benda tak tu? Nyon apa benda tak tahu nak sebut. Okey? Yang tu jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Angka tu tak lagi pegang. Cukup yang kata Nabi ramai, Rasul ramai. Yang wajib berpegang dia 25 tu. Jangan silap kat tu. Macam mana pun sebut boleh untuk menunjukkan kadar lebih kurang sebanyak mana Nabi Rasul. Tanya, apa dalil? Tak boleh pegang dengan angka. Minhum man qasasna ilaika wa minhum man lam naqsus alaik. Sebut-sebut lajak lidah itu. Ada sebagian Rasul ni orang Ta'ala kata kami ceritakan, ada yang sebagainya kami tak ceritakan pada kamu. Jadi ada sebagian cerita, ada sama cerita, apa maksudnya? Ada sebagian Rasulullah tak tahu pun. Jadi kalau main angka tu maksudnya mesti boleh dihinggakan berapa-berapa. Jadi ada ta'arud dalil macam tu yang jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia tak jadi satu kaul yang wajib pegang i'tiqad Nabi sekian, Rasul sekian. Tidak. Bahkan cukup Nabi Rasul ramai, tapi Nabi lagi ramai daripada Rasul. Kerana tak semua Rasul adalah Nabi. Ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri inayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nawwir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala 'an dhikrika ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلومات
كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك